Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izazi binti Abdul Hamid. Nama matrik 265774. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan lembaga zakat negeri Kedah iaitu LZNK, di mana saya telah praktikal di lembaga zakat negeri Kedah selama 4 bulan di sana. Bahagian pertama adalah bahagian pengenalan. Jadi pada bahagian ini adalah lebih kepada pengenalan terhadap praktikum. Latihan industri ataupun latihan praktikum adalah salah satu komponen yang sangat penting bagi setiap pelajar daripada Universiti Utara Malaysia untuk memenuhi syarat penganugerahan ijazah sarjana muda dan juga kepejian. Latihan praktikum ini diadakan adalah selama 4 bulan ataupun 6 bulan mengikut kos, dan latihan ini diadakan adalah untuk memberikan pendedahan kepada pelajar berkenaan dengan persekitaran pekerjaan yang sebenar dan menguji kemahiran dan juga pengetahuan yang ada pada setiap pelajar untuk menempuh selok-belok kerja di sesebuah organisasi ataupun syarikat yang telah dipilih oleh pelajar berkenaan. Dengan adanya latihan praktikum ini dapat menguji kebolehan dan kekuatan seseorang pelajar dan dapat meningkatkan lagi inovasi dan kreativiti serta meningkatkan lagi kredibiliti yang ada pada setiap diri pelajar di Universiti Utara Malaysia. Zakat merupakan perkara yang menjadi kewajipan dan juga fardu ain untuk dilaksanakan sebagai seorang Muslim yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Hikmah adanya zakat ini adalah dapat membantu di antara satu sama lain dan juga dapat mewujudkan sifat sentiasa bersyukur dengan rezeki yang Allah telah kurniakan kepada golongan yang mampu untuk membayar zakat. Oleh sebab itu, untuk menjadikan zakat ini dibuat secara telus, adil dan saksama adalah dengan wujudnya agensi zakat pada setiap negeri dan juga pada setiap daerah untuk memudahkan lagi umat Islam memberi zakat kepada agensi zakat dan diuruskan oleh agensi zakat tersebut. Pengurusan zakat di Kedah telah wujud lebih daripada 3 abad lamanya, iaitu lebih daripada 300 tahun. Negeri Kedah merupakan negeri yang tertua di Malaysia yang mempunyai sistem pengurusan zakat secara perundangan. Pada tahun 1667 Masihi, Sultan di negeri Kedah iaitu Sultan Diyaudin Mukarram Shah I ialah Sultan yang ke-15 telah menitahkan Datuk Seri Paduka Tuan bersama Tuan Syekh Alauddin dan semua pendeta supaya menulis sebuah undang-undang pentadbiran negeri Kedah. Pada tahun 1936 Masihi adalah tarikh mula penyebaran zakat secara rasmi dibuat kepada semua rakyat negeri Kedah. Pada tahun 1955 pula, masyarakat telah mengadu berkenaan pemberian zakat yang tidak sempurna kepada asnaf yang memerlukan bantuan. Jadi, jawapan Syekhul Islam adalah zakat kembali kepada ulil amri dalam satu tempat dan dititahkan oleh pemangku sultan untuk menyerahkan zakat kepada amil-amil yang dilantik oleh ulil amri. Pada permulaan perintah ini dilaksanakan, zakat dikeluarkan mengikut kehendak petani di mana beberapa bahagian daripada 8 asnaf diberikan kepada amil. Kemudian diwujudnya satu undang-undang di mana 4 daripada 8 hasil zakat diberikan kepada amil dan lebihan 4/8 lagi terserah kepada pembayar untuk memberikan kepada siapapun. Maka pada tahun 1955 wujudnya undang-undang zakat iaitu enakmen Jabatan Zakat Negeri Kedah Darul Aman di mana zakat padi mestilah dibayar sepenuhnya iaitu 8/8 kepada amil yang telah dilantik. Pada tahun 1984 sehingga 1997 pihak ulil amri telah melantik Datuk Syekh Mahmud Naim sebagai Setiausaha Jawatan Kuasa Negeri Kedah. Kedatangan beliau ke Zakat Kedah telah mengubah Zakat Kedah di mana prestasi Zakat Kedah terus meningkat saban tahun. Perubahan yang telah beliau lakukan adalah meluaskan pembayaran zakat harta ini kepada semua bidang harta yang wajib zakat, iaitu mulanya dengan zakat padi, telah berpindah kepada zakat harta iaitu zakat pendapatan yang lain termasuk dalam hasil usaha yang halal yang diusahakan oleh satu-satu individu.
Kini, usaha untuk terus mengukuhkan institusi Zakat Kedah melalui penambahbaikan Undang-Undang Zakat terus dititik beratkan oleh Jawatankuasa Zakat Kedah bagi memastikan satu undang-undang lengkap yang bukan sahaja merangkumi zakat padi, malah zakat harta yang lain turut diwujudkan. Usaha berterusan ini akhirnya membuahkan hasil apabila pada tahun 2015 enakmen Lembaga Zakat Negeri Kedah Darul Aman iaitu LZNK diperkenalkan bagi menggantikan enakmen Jabatan Zakat Negeri Kedah Darul Aman iaitu JZNK. Enakmen ini sekaligus menyaksikan pengurusan LZNK terus unggul, seterusnya dapat memastikan lebih ramai asnaf di luar sana dapat dibela dan diberikan bantuan yang sepatutnya diterima. Visi dan misi LZNK. Visi Lembaga Zakat Negeri Kedah adalah untuk menjadi sebuah agensi kewangan sosial Islam bertaraf dunia. Manakala misi Lembaga Zakat Negeri Kedah pula adalah untuk meningkatkan pengurusan kewangan sosial Islam dengan cekap dan berintegriti bagi menaik taraf sosioekonomi umat Islam. Objektif Lembaga Zakat Negeri Kedah. Objektif Lembaga Zakat Negeri Kedah pula adalah yang pertama sekali untuk memperkasakan urus tadbir Lembaga Zakat Negeri Kedah. Yang kedua adalah untuk mengoptimumkan kutipan zakat. Yang ketiga adalah untuk membangunkan sosioekonomi masyarakat. Yang keempat adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan zakat. Seterusnya adalah pengalaman. Banyak pengalaman yang telah saya perolehi di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi seperti yang diketahui, Lembaga Zakat Negeri Kedah mempunyai ibu pejabat dan juga pejabat zakat daerah, di mana pejabat zakat daerah itu mempunyai 12 pejabat zakat daerah mengikut daerah yang berada di Negeri Kedah. Jadi saya telah ditempatkan di ibu pejabat Lembaga Zakat Negeri Kedah itu sendiri di bawah Jabatan Agihan dan Pembangunan Asnaf. Jadi di Jabatan Agihan dan Pembangunan Asnaf telah diurus oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, dan di bawah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif adanya Ketua Jabatan, Ketua Jabatan Agihan, dan seterusnya di bawah Ketua Jabatan Agihan terdapat 3 bahagian dalam Jabatan Agihan iaitu bahagian pentadbiran dan juga kewangan, bahagian mualaf dan juga bahagian operasi agihan. Jadi di sini banyak yang telah saya pelajarinya dan banyak ilmu saya telah dapati. Antaranya adalah yang pertama adalah berkenaan dengan mengurus program ataupun majlis. Sepanjang tempoh praktikal di Lembaga Zakat Negeri Kedah, seperti yang telah saya bagi tahu, saya telah diletakkan di Jabatan Agihan, di mana jabatan ini banyak melakukan program-program dan juga majlis, dan saya juga turut diberikan peluang untuk mengikut serta dalam menguruskan program-program tersebut. Untuk majlis yang pertama ini iaitu majlis berbuka puasa dan pemberian duit raya ini, aktiviti ataupun pengalaman pertama yang saya dapat ialah saya dikehendaki untuk menyemak senarai nama-nama pemohon yang memohon bantuan mualaf dan memilih mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan bagi pemohon yang layak mengikut syarat yang telah ditetapkan, nama mereka akan dimasukkan ke dalam sistem, dan saya akan memasukkan nama mereka ke dalam sistem zakat iaitu sistem workplace. Jadi setelah selesai memasukkan nama mereka ke dalam sistem workplace, saya akan menghubungi NGO-NGO yang terlibat dan juga menghubungi pemohon yang layak menerima bantuan untuk memberitahu mereka supaya hadir pada majlis berbuka puasa dan pemberian duit raya tersebut. Selain itu, yang turut saya terlibat adalah program bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan Kedah, iaitu program penyerahan zakat perniagaan kepada Sultan Kedah dan juga pemberian zakat kepada asnaf yang layak. Jadi aktiviti yang saya lakukan semasa menjalani program bersama Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah menjadi urus setiap pendaftaran untuk asnaf-asnaf yang terlibat, dan sebelum program itu dilaksanakan, saya dikehendaki untuk menghubungi ataupun mencari asnaf-asnaf yang layak dan sihat tubuh badan untuk menyertai program ini bersama Sultan. Program seterusnya adalah program agihan daging ayam segar kepada asnaf, fakir dan mualaf, dan juga beberapa program yang lain di bawah Jabatan Agihan. Dan setiap program yang diadakan di bawah Jabatan Agihan ini, saya akan menjadi urus setiap pendaftaran dan juga menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan
program tersebut, di mana salah satunya adalah menghubungi pemohon yang layak untuk menerima bantuan yang akan diserahkan pada majlis yang akan diadakan untuk memaklumkan bahawa pemohon berkenaan telah menerima bantuan daripada zakat dan perlu hadir pada tarikh yang telah ditetapkan oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah. Pengalaman yang kedua adalah memasukkan data ke dalam sistem. Jadi dalam tempoh praktikum di Jabatan Agihan ini, saya juga telah didedahkan dengan sistem zakat yang digunakan oleh semua kaki tangan di ibu pejabat dan juga di pejabat zakat daerah, di mana sistem ini dikenali dengan nama sistem workplace. Dalam Jabatan Agihan ini terdapat 3 bahagian, dan bahagian yang memasukkan data pemohon-pemohon ini adalah pada bahagian mualaf dan juga bahagian operasi. Dan di setiap bahagian ini saya akan memilih pemohon-pemohon yang layak dan melepasi syarat yang telah ditetapkan oleh RZNK, dan kemudiannya saya akan memasukkan data-data pemohon ke dalam sistem workplace dan akan meletakkan bersama jumlah wang yang akan diterima para pemohon untuk proses penukaran kepada voucher bayaran ataupun secara EFT, iaitu bank, jika pemohon tersebut memberikan penyertaan akaun bersama ketika memohon bantuan. Jadi ini adalah pengalaman kedua saya di mana saya memasukkan data-data ke dalam sistem workplace. Pengalaman ketiga yang saya perolehi adalah pengalaman berkenaan pemfailan. Jadi pemfailan fail ini adalah salah satu tugas yang wajib untuk kaki tangan untuk membuat pengenaan dengan pemfailan. Jadi di Jabatan Agihan juga ada membuat pemfailan, dan saya selalu melakukan pemfailan di bahagian operasi agihan dan juga bahagian pentadbiran dan juga kewangan. Jadi di bahagian operasi selalunya saya akan melakukan pemfailan minute file berkenaan dengan elan pegawai masjid di 12 daerah di negeri Kedah. Selain itu, penerima bantuan Pusat Jagaan Warga Emas Al-Razi, fail berkenaan dengan bantuan rawatan sekaligus, fail berkenaan dengan bantuan bina masjid, surau dan sekolah agama, dan lain-lain fail lain-lain fail berkaitan dengan bantuan yang telah disediakan di Lembaga Zakat Negeri Kedah di bawah Jabatan Agihan. Dan pada bahagian pentadbiran pula, saya akan melakukan pemfailan minute file berkenaan dengan fail timbul. Fail timbul ini adalah berkenaan semua jenis surat menyurat yang telah sampai ke Jabatan Agihan, iaitu fail asnaf care, pekedili, dan juga fail agensi link up system ataupun sistem ALIS, dan banyak lagi lah fail berkenaan dalam sistem pentadbiran yang telah saya lakukan selama saya praktikal di Lembaga Zakat Negeri Kedah di bawah Jabatan Agihan. Pengalaman seterusnya adalah pengalaman mencetak dan mengimbas dokumen. Jadi mencetak dan mengimbas dokumen ini adalah salah satu tugas yang biasa dilakukan di Jabatan Agihan, terutamanya berkaitan dengan surat, memo, akta kerja, LO dan lain-lain dokumen yang diperlukan. Jadi saya sentiasa perlu untuk mencetak berkenaan dengan pemohon yang memohon bantuan zakat di Jabatan Agihan sendiri, dan bukan itu sahaja, saya juga perlu mengimbas ataupun scan semua borang-borang dan menyimpan ke dalam fail sebagai simpanan secara hard copy dan juga secara soft copy untuk mengelakkan berlakunya kehilangan. Saya juga telah melakukan pencetakan jika ada masyarakat ataupun orang awam yang datang ke kaunter perkhidmatan pelanggan di bawah Jabatan Agihan yang meminta bantuan segera, di mana saya perlu mencetak nombor kad pengenalan, dan jika ada surat sebab itu pun akan dicetak sebagai bahan bukti untuk mengukuhkan lagi bantuan wang yang akan diberikan secara terus kepada pemohon yang memohon bantuan tersebut. Selain daripada itu, pengalaman yang terakhir adalah komunikasi dengan pelbagai pihak. Jadi seperti yang telah saya bagi tahu sebelum ni, di Jabatan Agihan ini memang tidak boleh lari daripada tidak berkomunikasi dengan orang luar, kerana segala masyarakat ataupun orang awam akan merujuk kepada Jabatan Agihan jika ingin bertanyakan dengan lebih mendalam berkenaan dengan bantuan-bantuan
yang disediakan di zakat selama jadi selama 4 bulan saya praktikal di jabatan ini, saya telah didedahkan dengan etika untuk berkomunikasi dengan bukan sahaja orang luar, malahan dengan orang daripada pertubuhan badan bukan kerajaan, iaitu NGO, non-governmental organisation, atau kita lebihkan ini sebagai NGO lah. Dan di jabatan agihan ini juga setiap hari akan ada panggilan masuk daripada orang awam, dan saya yang akan menjawab panggilan telefon tersebut, dan akan menjawab semua persoalan daripada orang awam jika saya mengetahui jawapan yang orang awam tersebut soalkan. Selain menjawab panggilan telefon daripada orang awam, saya juga akan menghubungi setiausaha ataupun pengurusi NGO untuk memaklumkan tentang program yang akan berlangsung. Selain komunikasi melalui telefon, saya juga berkomunikasi secara berdepan apabila orang awam ataupun masyarakat yang datang ke kaunter khidmat pelanggan itu sendiri, iaitu di Jabatan Agihan, untuk bertanyakan maklumat dan bertanyakan tentang kedatangan mereka ke Jabatan Agihan untuk memudahkan proses yang seterusnya. Dan jika masyarakat ataupun orang awam tersebut meminta bantuan segera, iaitu wang tunai, jadi saya akan menyelidiki terlebih dahulu dengan bertanyakan berkenaan masalah mereka dan meminta kad pengenalan mereka untuk diperiksa jika mereka telah datang ambil wang segera ini pada sebelum ini, untuk memudahkan lagi proses yang seterusnya. Bahagian seterusnya adalah bahagian analisis SWOT. Analisis SWOT ini adalah singkatan daripada perkataan bahasa Inggeris, di mana kalau kita lihat abjad S adalah strength, iaitu bahasa Melayu bermaksud kekuatan, manakala abjad W pula adalah weakness, iaitu kelemahan. Abjad O pula adalah opportunities, iaitu peluang, dan yang terakhir sekali ialah abjad T untuk threats yang membawa maksud ancaman. Jadi SWOT ini adalah di mana kekuatan iaitu strength dan kelemahan iaitu weakness yang berlaku secara dalaman, manakala untuk peluang iaitu opportunity dan ancaman threat daripada luaran. SWOT ini perlu dalam sesebuah syarikat dan organisasi untuk melihat kekurangan dan kelebihan yang ada dalam sesebuah organisasi supaya dapat meningkatkan lagi potensi yang ada di dalam organisasi. Oleh itu saya akan nyatakan SWOT untuk LZNK yang saya dapati semasa dalam tempoh saya praktikal, dan ianya ada daripada pengamatan diri saya sendiri. Untuk SWOT yang pertama itu berkenaan dengan strength, itu kekuatan. Kekuatan LZNK yang saya dapati adalah sumber kewangan yang kukuh dan juga kaki tangan ataupun pekerja yang berpengalaman. Kekuatan yang pertama adalah sumber kewangan yang kukuh. Jadi nama lembaga zakat negeri Kedah ni adalah salah satu nama yang sudah tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat di negeri Kedah, dan masyarakat di negeri Kedah juga turut mengenali lembaga zakat adalah kerana kutipan zakat yang dilaksanakan di bawah LZNK ini sendiri. Tambahan lagi, lembaga zakat ini juga mempunyai cawangan pada setiap 12 daerah di Kedah, menjadikan nama LZNK ini memang dikenali oleh masyarakat Islam khususnya, dan masyarakat tahu tentang fungsi LZNK ini diwujudkan. Jadi disebabkan masyarakat faham tentang fungsi zakat lah menyebabkan pada setiap tahun ada kenaikan daripada kutipan zakat yang diberikan oleh masyarakat kepada LZNK. Dan jika dilihat ada peningkatan pada setiap tahun. Oleh itu kita dapati sumber kewangan LZNK ini adalah kukuh kerana pada setiap tahun ada kenaikan, dan ianya amatlah memberangsangkan kerana masyarakat mula faham tentang fungsi LZNK ini. Yang kedua, kekuatan LZNK adalah pekerja yang berpengalaman. Jadi setiap organisasi atau syarikat mestilah inginkan pekerja yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi untuk bersama-sama menjadikan organisasi atau syarikat mereka lebih maju serta dikenali di mata masyarakat dan juga di mata dunia. Dengan adanya pekerja yang berpengalaman dalam sesuatu organisasi akan menjadikan organisasi lebih stabil kerana pekerja yang berpengalaman tahu apa yang mereka perlu lakukan untuk
untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Di LZNK saya dapati bahawa kebanyakan kaki tangan organisasi tersebut adalah datangnya daripada latar belakang yang berpengalaman, di mana kebanyakan kaki tangan yang berkhidmat di LZNK lebih daripada 5 tahun. Jadi apabila berkhidmat lebih lama, kecekapan kaki tangan semakin tinggi dan cekap dalam menangani pelbagai masalah dan isu yang timbul di LZNK ini, dan dapat melaksanakan dengan penuh profesional. Tambahan lagi, kebanyakan kaki tangan di LZNK ini mempunyai lepasan diploma ataupun pendidikan yang setaraf dengan ijazah sarjana muda dan ke atas, dan dengan ini menjadikan kaki tangan LZNK ini profesional dan berpengalaman dalam bidang tugas mereka. SWOT yang seterusnya adalah weakness ataupun kelemahan. Jadi kelemahan LZNK saya dapati adalah kurangnya publicity berkenaan dengan semua jenis bantuan yang disediakan di LZNK. Sistem digital di LZNK ni adalah satu sistem yang boleh dikategorikan sebagai sistem yang kukuh dan hebat lah. Jika dilihat di laman web LZNK ni sentiasa memuat naik tentang isu semasa yang berlaku di LZNK. Bahkan LZNK juga bukan sahaja mempunyai laman web sendiri, malahan juga turut mempunyai laman sosial media yang lain seperti Facebook, TikTok dan juga YouTube sebagai salah satu sumber rujukan masyarakat kepada LZNK. Jadi kelemahan LZNK ni adalah kurang memberikan publicity berkenaan dengan semua jenis bantuan yang disediakan di LZNK sendiri. Jika dilihat di media sosial LZNK, LZNK hanya memuat naik status berkenaan dengan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat dan hanya membuat pengumuman berkenaan bantuan yang akan diberikan, tetapi mengikut tempoh yang ditetapkan, maksudnya ada masa. Jadi LZNK ni kurang membuat publicity berkenaan dengan semua jenis bantuan yang disediakan di LZNK, dan di sini ada masyarakat yang kurang pengetahuan berkenaan bantuan-bantuan yang disediakan di LZNK ni, serta masyarakat, ada segelintir masyarakat hanya menganggap LZNK ni hanya tempat untuk membayar zakat semata-mata. Weakness ataupun kelemahan LZNK yang kedua adalah kaki tangan kurang kecekapan dalam penggunaan teknologi maklumat dan juga komunikasi bagi golongan yang berusia. Jadi tak dinafikan dengan peredaran zaman yang semakin canggih dengan teknologi ini, akan adanya golongan yang ketinggalan dengan kemajuan teknologi moden kini. Tambahan lagi, jika golongan tersebut datangnya daripada golongan yang berusia. Jadi kalau kita lihat, semakin maju teknologi, semakin cepat kerja manusia dapat diselesaikan. Tetapi tidak bagi golongan yang kurang cekap dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini, kerana ia akan mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan satu-satu tugasan yang telah diberikan kepada mereka. Kaki tangan yang selalu mengalami masalah seperti ini datang daripada kalangan kaki tangan yang agak lama dan berusia di organisasi tersebut. Keadaan ini akan menjadikan kaki tangan tersebut tertekan untuk menyiapkan tugasan-tugasan yang telah diberikan dan terpaksa untuk meminta kaki tangan lain datang untuk mengajar mereka. Jadi di sini kaki tangan lain juga akan turut membuang masa kerana terpaksa mengajar kaki tangan yang kurang cekap dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. SWOT yang seterusnya adalah opportunities ataupun peluang. Jadi peluang yang pertama dalam LZNK ini adalah hubungan baik dengan agensi swasta dan badan bukan kerajaan. Jadi lembaga zakat negeri Kedah ni merupakan sebuah badan berkanun, di mana badan berkanun ni adalah satu jabatan kerajaan yang dibentuk mengikut Akta dan Senarai Akta Parlimen Malaysia dan undangan-undang negeri tertentu dan mempunyai kuasa tersendiri. Untuk mudah difahami, badan berkanun ni adalah salah satu sebuah agensi ataupun organisasi separa kerajaan yang ditubuhkan di bawah peruntukan Akta Parlimen ataupun enakmen Dewan Undangan Negeri. LZNK ni amat baik dalam menjalinkan hubungan dengan agensi swasta dan juga badan bukan kerajaan, di mana kita boleh lihat melalui program-program yang telah dilaksanakan oleh LZNK. Sebagai contoh, skim bantuan yang baru dibuka iaitu skim agihan bina rumah guru kafar, di mana LZNK bekerjasama dengan agensi Bank Islam untuk membantu golongan asnaf yang layak, di mana diberikan rumah bernilai RM57,000 dan di mana dalam sini LZNK memberi dana sebanyak RM28,500 dan pembiayaan BIMB iaitu Bank Islam sebanyak RM28,500.
dan di sini menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 57,000. Selain daripada skim agihan bersama agensi bank Islam, terdapat pelbagai agensi swasta yang lain turut bekerjasama dalam skim pembiayaan Asnaf di bawah zakat, iaitu daripada agensi TMB, Tenaga Nasional Berhad, Etika, Tabung Haji dan lain-lain lagi agensi. Selain itu, kerjasama dengan badan bukan kerajaan juga amatlah baik, di mana LZNK bekerjasama dengan badan bukan kerajaan seperti Makma, Biro Haluan Fitrah, Perkim dan juga Hidayah Center, di mana badan NGO ini bekerjasama dengan LZNK pada bahagian mualaf di Jabatan Agihan sendiri, di mana NGO ini akan memberikan maklumat berkenaan dengan pemohon mualaf dan memantau mualaf-mualaf yang telah memeluk Islam dan menguruskan mualaf supaya mualaf tersebut mengetahui Islam dengan lebih jelas dan lebih mendalam. Ini menunjukkan bahawa LZNK ini menjalinkan hubungan dengan sangat baik bersama organisasi swasta dan juga badan bukan kerajaan, iaitu NGO. Peluang yang kedua adalah LZNK diberi peluang menguruskan sebilangan besar program dan majlis yang melibatkan banyak pihak dan agensi. LZNK ini adalah salah satu organisasi yang mesti menjalin hubungan baik dengan semua pihak, termasuklah dengan masyarakat. Jadi semua pihak memainkan peranan dalam LZNK ini, di mana mesti saling bantu-bantu di antara satu sama lain untuk memperlihatkan dengan lebih jelas kepada masyarakat berkenaan dengan agihan bantuan zakat. LZNK telah menjalankan banyak program dan majlis melibatkan semua pihak. Contohnya, semasa saya menjalani praktikum di LZNK ini, salah satu program yang melibatkan semua pihak adalah program Majlis Serahan Zakat Fitrah yang disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Jadi dalam program ni merupakan salah satu program yang besar apabila melibatkan Tuanku Sultan dan pelbagai pihak yang lain. Dan dalam majlis ni juga terdapat serahan zakat daripada pelbagai agensi seperti Bernas, Tabung Haji, Tenaga Nasional Berhad iaitu TMB dan juga Fama. Selain daripada agensi, di dalam program ini juga melibatkan asnaf-asnaf yang layak untuk penerimaan zakat yang turut serta juga dalam program ini. Jadi dapat dilihat daripada program di LZNK ini, LZNK ini mengambil cakna kepada semua pihak, terutamanya masyarakat. SWOT yang keempat adalah threat ataupun ancaman. Ancaman yang pertama adalah masyarakat mesti kurang kesedaran terhadap jenis-jenis zakat. Jadi kita dapat lihat peningkatan zakat di negeri Kedah saban tahun adalah memberangsangkan dan semakin meningkat. Namun begitu, walaupun ada peningkatan dalam kutipan zakat, dapat dilihat masih ada segelintir pihak, terutamanya ahli perniagaan Islam, yang kurang tahu dan kurang kesedaran mengenai kewajipan berzakat. Malahan bukan sahaja kepada ahli perniagaan, segelintir masyarakat juga masih kurang kesedaran mengenai kewajipan berzakat dan masih tidak tahu tentang jenis-jenis zakat yang ada. Kebanyakan masyarakat hanya tahu berkenaan dengan zakat fitrah dan kurang tahu mengenai zakat harta, di mana akan memberi ancaman kepada organisasi untuk mengatasi masalah ini. Keadaan akan bertambah memusingkan jika ahli perniagaan sendiri kurang pengetahuan berkenaan dengan zakat perniagaan yang memang sedia ada, dan ada segelintir ahli perniagaan yang memang sengaja tidak mahu membayar zakat dengan alasan telah membayar cukai, di mana jika diteliti, cukai dan zakat ini adalah dua perkara yang amat berbeza. Jadi di sini adalah ancaman kepada LZNK untuk mengatasinya. Ancaman ataupun threat yang kedua adalah COVID-19 dan juga kos sara hidup yang semakin meningkat. Apabila dunia kita dikejutkan dengan virus COVID-19, menyebabkan ekonomi negara dan juga ekonomi dunia jatuh kerana semua orang terpaksa untuk tinggal di rumah untuk mengelakkan daripada mendapat jangkitan daripada virus tersebut yang mana telah mengorbankan banyak nyawa. Jadi pada tahun ini, iaitu pada tahun 2022, apabila negara Malaysia dan juga negara lainnya dapat mengatasi masalah virus COVID-19 ini, walaupun tidak sepenuhnya hilang tetapi masih di dalam kawalan, tidak seperti pada mula-mula dahulu, menyangkakan ekonomi akan semakin membaik. Tetapi yang berlaku adalah sebaliknya kerana kos sara hidup semakin meningkat, di mana barang-barang semakin meningkat harga yang akan memberikan ancaman kepada masyarakat, menyebabkan masyarakat akan mengalami kesukaran untuk menyara hidup. Apabila kesukaran dalam menyara hidup menyebabkan kutipan zakat juga akan menurun. Keadaan ini akan memberikan kesukaran kepada LZNK untuk memberikan bantuan kepada asnaf kerana kutipan zakat adalah menurun. Sedangkan LZNK ini adalah tempat kebergantungan masyarakat, terutamanya golongan asnaf yang
memerlukan untuk meneruskan hidup. Terusnya adalah teori dan konsep pengurusan Islam. Pengurusan Islam ini adalah salah satu proses di mana untuk mengurus sesebuah organisasi, mengurus manusia dan matlamat pengurusan Islam yang ingin dicapai berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Pengurusan Islam menurut sarjana Islam iaitu daripada Ahmad Ibrahim Abu Sin, beliau menyatakan bahawa kebolehan dan kemahiran seseorang menjadi pengurus adalah salah satu kajian ilmiah terhadap bakat yang dimiliki oleh seseorang. Yang pertamanya, dalam pengurusan Islam terdapat prinsip Ashura. Ashura ini adalah amalan membuat keputusan menjadi lebih baik menggunakan logik akal serta keputusan yang diterima adalah lebih mantap. Untuk menjadi ahli syura ini juga perlu ada sifat yang berpandangan jauh, bijaksana, tidak pengecut, tekun dan sabar dalam melaksanakan amanah. Jadi, untuk lebih mudah faham, konsep Ashura ini adalah seperti membuat aktiviti mesyuarat, pembincangan untuk memilih keputusan yang terbaik. Jadi di dalam organisasi LZNK ini kita sedia maklum terdapatnya di mana adanya konsep Ashura ini, di mana untuk setiap program ataupun gerak kerja yang akan dilakukan mesti akan adanya Ashura ini untuk menjadikan semua orang lebih memahami tentang gerak kerja yang akan dilaksanakan selepas ini dan program yang akan dijalankan itu akan berjalan dengan lebih lancar. Dan seterusnya boleh dikaitkan dengan teori dan konsep pengurusan Islam dalam LZNK ini adalah menggunakan prinsip Al-Hurriyah, di mana prinsip ini mendefinisikan berkenaan dengan kebebasan yang manusia miliki sejak dilahirkan. Jadi manusia ini bebas untuk melakukan sesuatu tetapi perlu mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi manusia ini bebas untuk menuntut ilmu, bebas untuk bersuara, bebas untuk berfikir, di mana melalui dalam sini melalui LZNK ini kita dapat melihat memang mengikut perintah Allah, di mana melaksanakan tagihan zakat, di mana wajib untuk umat Islam, di mana membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan di sini juga untuk menjalankan setiap program dan juga majlis ataupun apa-apa jenis bantuan memerlukan manusia untuk berfikiran lebih matang, berfikiran lebih luas dan terbuka, dan setiap kaki tangan bebas untuk menyatakan ataupun bebas untuk bersuara. Jadi di sini kita nampak LZNK ini adalah salah satu organisasi yang mengikut syariat Islam yang sebetul-betulnya. Kesimpulannya, program praktikum adalah salah satu pengalaman yang memerlukan praktikal secara teori, secara pengetahuan untuk diaplikasikan. Jadi sepanjang 4 bulan saya menjalankan program di praktikum di LZNK ini, saya telah belajar banyak perkara yang memberi saya pengalaman yang sangat baru. Saya juga telah belajar betapa mencabarnya persekitaran pekerjaan dunia yang sebenar. Serta daripada program praktikum yang telah saya jalankan di LZNK selama 4 bulan, saya dapat meningkatkan pengetahuan dan telah mendapat banyak pengalaman yang baru yang boleh saya gunakan apabila saya menempuh alam pekerjaan yang sebenar kelak. Seterusnya adalah bahagian Q&A. Soalan yang pertama adalah hubung kait analisis SWOT di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dengan adanya analisis SWOT, kita dapat melihat kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam sesebuah organisasi. Jadi hubung kait antara analisis SWOT dan di Lembaga Zakat ini adalah yang pertama, dengan membuat pelbagai program yang mendekatkan lagi dengan agensi serta masyarakat. Jadi kalau kita dapat lihat, LZNK ini mempunyai sumber kewangan yang kukuh untuk membuat pelbagai program yang boleh mendekatkan lagi dengan masyarakat serta bersama agensi dan juga LZNK sendiri. Jadi dengan adanya hubungan baik dengan agensi swasta dan juga badan bukan kerajaan seperti NGO, dapat menaikkan lagi lah nama LZNK sendiri. Seperti kalau kita lihat, visi LZNK ni nak menjadi sebuah agensi pengurusan zakat yang unggul bertaraf dunia. Jadi selain agensi dalam negara, LZNK juga boleh bekerjasama dengan agensi daripada luar negara yang patuhi syariat Islam untuk membuat program dalam membantu masyarakat, terutamanya masyarakat di Kedah. Jadi LZNK ni boleh memperbanyakkan lagi dengan penambahan pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dengan adanya kerjasama daripada agensi-agensi yang lain, dan dapat memberi tugasan kepada penolong amil untuk memastikan pada setiap karya yang tempat tinggal amil
tempat tinggal Amil tidak tertinggal daripada masyarakat yang susah untuk mendapat bantuan daripada LZNK. Jadi daripada sini bukan pihak LZNK sahaja yang akan mendapat nama, malahan agensi lain juga yang terlibat akan mendapat nama baik juga daripada situ. Yang kedua adalah dengan membuat pendedahan dengan lebih mendalam berkaitan dengan jenis-jenis zakat di semua platform yang ada. Jadi kalau kita lihat, objektif LZNK ni adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan zakat. Tapi masih dilihat ada segelintir masyarakat yang masih kurang kesedaran, dan untuk mengelakkan ancaman ini, LZNK perlu membuat pendedahan dengan lebih mendalam berkenaan dengan semua jenis-jenis zakat yang ada di dalam LZNK ni. Jadi kalau kita lihat, LZNK ni dia mempunyai kaki tangan yang berpengalaman, di mana benda ni boleh mengatasi ancaman yang ada dalam LZNK ni dengan kita kena aktif di pelbagai platform untuk menerangkan kepada orang ramai berkenaan dengan jenis-jenis zakat yang ada di LZNK. Jadi kalau kita tengok juga, LZNK ni tak boleh hanya aktif di salah satu platform sosial media sahaja, tapi perlu aktif di semua platform. Sebabnya dengan teknologi yang semakin canggih, begitu juga dengan LZNK perlu juga semakin canggih dari sudut teknologi yang ada pada zaman sekarang. Jadi LZNK ni juga perlu membuat video-video yang tertarik dan mudah difahami, dan mestilah membuat video berkenaan dengan kerap dan seimbangkan kandungan-kandungan yang ada di dalam platform media supaya masyarakat mendapat semua perkara yang perlu diketahui. Jadi LZNK ni juga dia tak boleh hanya menyiarkan bantuan yang telah diberikan kepada orang ramai, tapi juga perlu mendedahkan tentang ilmu-ilmu berkenaan dengan zakat, di mana video yang dibuat itu perlu mengikut peredaran masa. Contohnya macam video sekarang mestilah pendek, ringkas dan padat, tapi mudah untuk difahami oleh masyarakat, dan tidak perlu membuat video-video penerangan yang panjang kerana masyarakat zaman sekarang ini mudah mendapat bosan, terutamanya pada golongan muda. Jadi dengan adanya video-video seperti ini, kita dapat menjadikan satu inisiatif zakat untuk memberi kesedaran lagi kepada masyarakat tentang jenis-jenis zakat yang ada di LZNK ni. Macam kalau masyarakat sekarang dia masih melihat zakat ni ada zakat fitrah dan masih kurang tahu mengenai dengan zakat fitrah. Zakat harta. Jadi kita kena fokuskan dekat zakat harta sama dan menerangkan tentang zakat harta ini. Soalan kedua iaitu berkenaan dengan teori pengurusan Islam di Lembaga Zakat Negeri Kedah. Jadi prinsip teori dalam pengurusan Islam, selain yang saya nyatakan sebentar tadi dalam pembentangan, adalah seterusnya adalah prinsip al-adalah. Al-adalah ni adalah keadilan, dan dalam Islam juga merujuk kepada hak, iaitu pemberian hak kepada yang berhak dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi keadilan ni perlu diamalkan dalam semua aspek, tidak kira dari sudut bidang kerja ataupun apa-apa jenis bantuan yang diberikan oleh zakat lah. Sebab sini saya di zakat saya fokuskan dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh zakat. Jadi di sini keadilan perlu ada dan tak boleh berat sebelah, kerana wang yang diperoleh daripada zakat itu adalah daripada wang masyarakat. Serta di LZNK ni saya dapati LZNK ni mengagihkan kepada yang berhak dan layak untuk menerima zakat, dan LZNK ni boleh dipercayai oleh masyarakat kerana banyak program-program yang diadakan bersama asnaf dan banyak bantuan yang diberikan zakat sepanjang saya praktikal di sana. Jadi daripada sudut ini kita dapat lihat bahawa LZNK ini menggunakan prinsip al-adalah kerana adil dalam pemberian bantuan, dan ia memang mengikut apa yang telah disuruh di dalam Islam. Selain al-adalah, kita juga ada yang kedua iaitu prinsip al-ubudiyah, di mana prinsip al-ubudiyah ini adalah satu prinsip di mana berpegang teguh dengan suruhan Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi dalam lembaga zakat ini kita dapat lihat lembaga zakat ini mengikut perintah Allah, di mana mengumpulkan wang-wang zakat dan membantu banyak umat Islam yang memerlukan, di mana kita sudah tahu tentang penyuruhan Allah untuk kita saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Jadi kita dapat lihat di sini di LZNK ini menggunakan prinsip al-ubudiyah ini dengan tidak melihat keberuntungan organisasi. Malahan organisasi ini ditubuhkan adalah untuk membantu umat Islam yang memerlukan. Jadi di sini kita lihat LZNK ini memang mengikut suruhan Allah dan memang mengikut apa yang disyariatkan dalam Islam. Sekian, terima kasih.